Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Munyatul Musalli, halaman Jawi 24, baris yang ketujuh dibilangkan daripada bawah. Baris yang ketujuh bilang daripada bawah 24. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan salafus soleh dan salaf yang soleh-soleh, hingga berkata setengah mereka itu beberapa sahabat-sahabat dan juga salaf yang soleh. Tiada ku dengar sahabat berkata pada sesuatu daripada segala amal, jika meninggalkan dia kan sesuatu daripada amal, jadi kafir, melainkan sembahyang. Kat situ. Jadi perbahasan kita pada pertemuan kita yang lalu iaitulah berkait dengan hukum orang yang meninggalkan sembahyang, yang mana sembahyang itu merupakan salah satu daripada rukun Islam selepas daripada syahadah. Maka orang yang meninggalkan sembahyang ini berkhilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan solat itu hukumnya dosa besar. Manakala dosa besar, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebahagian daripada ulama menghukumkan kufur, kafir, keluar daripada Islam orang-orang yang meninggalkan solat walau satu fardu dengan sengaja, jadi kafir, na'udzubillah. Maka yang inilah di antara perkara yang perlu kita takut. Takut-takutnya termasuk dalam golongan tersebut. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah
muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dalam keadaannya sengaja, sengaja tinggal solat, sengaja tak solat zuhur, sengaja tak solat asar, sengaja tak solat maghrib, isyak, subuh, sengaja tanpa ada uzur, sengaja tak mahu solat, maka orang tersebut telah kufur. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rentetan daripada itulah hukum orang tinggal solat ni jadi kafir, kerana sabdaan Nabi tersebut. Namun pendapat yang kuat ataupun jumhur di kalangan ulama, kufur di sini dengan maksud kufur nikmat. Kufur nikmat Allah. Allah beri pada kita tangan, kaki. Allah Ta'ala beri kepada kita lutut, dahi, kepala untuk sujud kepada Dia. Minta supaya kita sujud kepada Allah. Tiba-tiba kita guna anggota tadi langgar perintah Allah, maka nama kita kufur nikmat Allah. Maka orang yang tidak solat, tidak guna anggota dia untuk sujud pada Allah, orang ni telah kufur dengan nikmat Allah, dan ianya merupakan dosa besar, wajib taubat pada Allah. Itu khilaf di kalangan para ulama. Maka kita nak sambung lagi, di mana katanya dan demikian lagi. Telah datang maknanya cerita-cerita daripada beberapa sahabat dan salaf yang soleh-soleh, ulama-ulama yang dahulu, yang hidup 300 tahun, pada maknanya pada 300 tahun. Kita sekarang 1444 Hijrah. Jadi orang-orang yang hidup 300 tahun sebelumnya, itu namanya salaf. Itu salaf. Jadi telah datang cerita daripada sahabat-sahabat dan juga salaf-salaf, salaf yang soleh-soleh, yang mana hinggalah berkata setengah daripada mereka itu sahabat-sahabat ni, ataupun yang hidup di zaman salah tadi, tiada ku dengar. Dia kata tak pernah aku dengar ada sahabat yang berkata pada sesuatu daripada segala amal ni, setiap amal yang kita buat ni, jika meninggalkan dia, kalau kita tak buat, kita tinggal daripada melakukan amal ni, amal yang fardu lah, jadi kafir. Tak rajin dengar begitu, dia kata. Ni dia kata tak rajin dengar begitu, sahabat kata begitu, jadi kafir lah. Kalaulah tinggal daripada segala amal, sesuatu daripada amal yang wajib lah, jadi kafir. Tak rajin dengar. Melainkan hak dengarnya ni je, iaitu sembahyang. Kalau sembahyang satu je, ada dengar sahabat kata jadi kafir lah kalau tak solat ni. Tinggal solat dengan sengaja, lain daripada tu tak pernah dengar lagi. Tapi kalau solat ada. Ni nak cerita kepada kita besar, nak menakuti kita. Maka oleh kerana itulah, maka takutlah oleh kamu, maka takut pada meninggalkan sembahyang ataupun meninggalkan suatu daripadanya, daripada solatmu, kena takut. Takut dengan sebenar-benar takut. Manakala datang beberapa hadis, cerita-cerita pula berkaitan orang yang tinggal solat ni dahsyat sangat, sehingga ada yang mengatakan kafir, maka takut kamu, takut dengan sebenar-benar takut daripada tinggal daripada salah satu daripada sembahyang dengan sengaja. Jaga-jaga, bimbang-bimbangnya terlucu Islam yang ada pada diri seseorang manakala tinggal solat. Sungguh pun ada pendapat yang kita maklumkan tadi, jumhur ulama bukan kafir, keluar daripada Islam, tidak,
Tapi kafir di sini dengan makna kufur nikmat. Kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun begitu, yang ditakuti ada juga sebilangan yang mengatakan tinggal solat dengan sengaja membawa kepada kufur, yakni kufur iman, keluar seseorang itu daripada Islam, wajib bertaubat serta wajib mengucap kembali di atas pandangan tersebut kerana telah jadi kafir. Na'udzubillah. Dibimbang, jangan. Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasul, iaitu solat tadi, maka sesungguhnya binasalah engkau setengah daripada orang yang binasa. Kamu ni orang yang binasa di akhirat. Dan rugilah engkau dunia dan akhirat. Maka rugilah engkau. Maka yang demikian itu, demikian tidak sembahyang ni, tak memperbuatkan seperti apa yang diperintah oleh Allah, ialah orang yang kerugian yang amat nyata. Ini orang yang rugi, yakni rugi sangat-sangat di akhirat. Bahkan amal yang utama yang akan ditanya, awal-awal pekerjaan amal kita di akhirat yang akan ditanya ialah as-salah, ialah sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Salatlah awal-awal pekerjaan yang akan disoal siasat ketika mana kita berada pada negeri akhirat. Jaga solat kita, jaga dengan sebenar-benar jaga. Dan demikian lagi, wajib atas kita bahawa kita keraskan atas ahli dan anak kita dan orang yang di bawah hukum kita. Manakala kita tahu hukum solat ni, tinggal solat dengan sengaja, ada yang mengatakan kufur, ataupun paling kurangnya dosa besar, wajib taubat pada Allah. Oleh kerana itulah wajib atas kita ni, kita suami nisbah kepada ahli keluarga kita, kita selaku ayah nisbah kepada kita, kepada anak kita, kita sebagai ketua nisbah kepada orang yang di bawah hukum kita. Siapa? Kalau kita imam, maknanya makmum-makmum kita, ahli qaryah kita. Kalau kita tok pengulu, nisbah kepada maknanya rakyat-rakyat kampung kita. Tu nisbah kepada kita bos, kepada pekerja-pekerja kita. Itu orang dinamakan orang yang di bawah hukum kita. Kalau bos, dia ada orang bawah dia, pekerja-pekerja dia. Kalau ketua kampung, dia ada anak-anak mukim dia. Kalau imam, dia ada yang dia bertanggungjawab lah di atas yang sekeliling dia tadi, daripada ahli qaryah surau dia, masjid dia. Ataupun kita sebagai suami, ahli keluarga kita, ayah nisbah kepada anak kita tu, wajib kita keraskan. Keraskan di sini maksudnya paksa. Paksa apa? Mendirikan sembahyang. Kena paksa mereka tadi, suruh dia solat. Ni jarang bertemulah kalau hak jenis majikan, yang mana mereka majikan tadi, dia ambil syarat letak di pejabat dia. Jarang sekali lah. Mu kalau tak sembahyang, aku potong gaji. Pukul 1 ni wajib kena solat. Pukul 1 lepas zuhur kita adakan kuliah zuhur. Jarang sekali lah. Tapi kalau ada, alhamdulillah, itu tanggungjawab dia. Berada di atas ni begitu. Paling kurang pun kita nisbah suami, ahli keluarga kita, kita nisbah ayah, anak-anak kita. Wajib kita paksa mereka mendirikan solat. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia akan solat. Jangan kita biar, jangan kita
tidak peduli mereka tu daripada tinggal solat. Jangan buat tak hira. Tak solat hari ni. Tak solat hari ni, malah hari ni. Tak apa. Nanti asal kena solat. Jangan biarkan, jangan tak peduli begitu, jangan. Kena paksa mereka. Apa jua sekalipun wajib solat, hatta dalam keadaan sakit sekalipun wajib kena solat. Ada cara dia ketika sakit. Tak boleh berdiri, duduk. Habis-habisnya solat dengan kelopak mata, dengan hati. Kalau tak boleh juga tu maknanya mati dah tu. Ataupun hilang akal, gila dah. Baru tak mengapa dimaafkan tidak solat orang yang gila. Buat-buat gila tak jadi. Aku gila hari ni, tak wajib solat. Tak jadi. Gila sengoti, gila sungguh. Lain daripada tu wajib solat. Ini wajib kita paksa ahli keluarga kita, isteri anak kita, orang yang di bawah hukum kita. Kalau kita ni adalah pemegang apa-apa jawatan, kita ketua, imam, penghulu, ketua kampung, menteri dan lain-lain daripadanya, wajib mengeraskan rakyat di bawahnya mendirikan solat. Wajib. Jangan kita biarkan mereka tu daripada tinggal sembahyang. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, siapa-siapa hak tak dengar, dia tak ikut, kita suruh dia solat, ahli keluarga kita tadi tu lah, anak kita tadi, ataupun nisbah kalau kita tu ada jawatan, hak bawah-bawah kita ni, tanggungjawab kita ni, kita suruh dia solat, tak dengar, tak ikut, maka hendaklah kita, maka wajiblah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka itu orang yang tidak mau dengar arahan kita supaya dia solat ni. Kena marah, sangat-sangat marah. Kena marah sungguh-sungguh. Tak boleh main marah-marah cubit-cubit biasa-biasa ni, tak boleh. Marah-marah sungguh. Tu sehingga begitu. Dan sangat kita kuatkan mereka itu, orang hak tak dengar arahan kita daripada ahli keluarga kita dan lain-lain tadi, dan bencikan mereka tadi seperti, yakni sebagaimana kita marah mereka itu jika ia membinasakan harta kita. Marah dia sebagaimana orang membinasakan harta kita. Orang curi harta kita, marah tak? Marah. Ataupun kita ada simpan barang-barang antik yang berharga, yang bernilai. Contohnya benda tu sangat-sangat mahal lah. Benda yang kita sayang tiba-tiba orang hancurkan. Marah. Marah tu marah yang sangat-sangat. Bukan kata, tak apalah, saya beli yang lain lah. Kalau barang tu mahal, beratus-ratus ribu, tiba-tiba orang membinasakan, orang memunahkan, orang merosakkan barang kita tadi, tentu kita marah sangat. Marah seperti itulah marahnya kita kepada ahli keluarga ataupun majik ataupun pekerja-pekerja kita, orang yang di bawah tanggungjawab kita yang tidak solat. Kena marah dengan semarah-marahnya. Bukan main biasa-biasa, tidak. Ini hak agama kita perintahkan kepada kita sebagai suami. Itu tanggungjawablah tu. Tak dapat tidak. Tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Apatah lagi yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang tertentu. Dan lebih lagi pula kita ingkar akan mereka itu. Ingkar dengan makna kita kena tegah, kita kena melarang mereka tadi, yakni daripada meninggalkan solat. Kita kena tegah mereka tu kerana Allah Ta'ala, Allah yang perintah kita. Kena ingat ni adalah perintahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika tiada kita kerjakan yang demikian itu, demikian marah kepada mereka kalau mereka tak solat, kalau kita tak buat begitu, kita tak suruh begitu, maka adalah kita ni jumlah daripada orang yang memudahkan agama.
dan memudahkan tuntutan Allah dan suruhnya suruh Allah. Kita ni termasuk dalam orang-orang yang tidak mengambil cakna dengan tuntutan Allah yang Allah Ta'ala perintah. Kita telah mudahkan agama. Ni kita ni, kalau kita tak peduli anak kita solat, tak peduli anak-anak kita, keluarga kita tu solat, maka kita ni adalah golongan daripada mereka yang tidak peduli kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jaga diri kita saja, jaga ahli keluarga kita juga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Taala perintahkan kepada kita, jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, dan jaga juga ahli-ahli kamu, anak kamu, isteri kamu, ataupun kalau yang mempunyai jawatan-jawatan tertentu, orang-orang bawahan kamu, jaga mereka daripada nara, daripada neraka Allah Ta'ala, daripada kena azab Allah Ta'ala. Jaga. Ni semua kena pakak-pakak jaga. Kita masing-masing pakak-pakak jaga ahli keluarga kita. Dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya dan tiada memberi bekas suruhnya, kita suruh-suruh dia tak dengar, kita nasihat dia tak terima, maka bagaimana kita nak buat? Suruh dah, solat tu tak solat juga. Anak kita tadi solat tak solat, isteri kita solat tak solat, uzur semacam uzur dalam sebulan tu. Orang uzur 7 hari je, dia sebulan uzur saja. Ni cam lah tu, malah solat. Maka kalau dia tak terima arahan kita, nasihat kita, kita beritahu pun dia tetap degil, maka diseksa akan dia, pukul, lebah, tapa, macam-macam lah. Tapi niat mendidik lah. Hak untuk didik ni, pukul, boleh pukul. Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takutkan akan dia, pukul pun tak ambil endah juga, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Jangan berkawan dengan dia, jangan duduk sekali dengan dia, dan halaukan akan dia daripada kita. Halau dia. Kalau nisbah maknanya sebagai seorang isteri tadi tu, hak ni dibenarkan pada agama, maknanya seseorang itu berpisah daripada isteri dia. Dibenar. Kalau kira-kiranya tak boleh bergegar arah tu, tapi dalam masalah tak sembahyang, apabila dinasihati, apabila kita nasihat, malah solat tak solat, hak ni dibenar. Maknanya boleh, kita tak ada. Jangan berkawan, kalau hak jenis berkawan pula, jangan bersaing dengan orang tadi. Halau dia keluar daripada rumah kita dan sebagainya. Maknanya mesti menjauhi orang yang tak solat. Sampai begitu sekali agama kita maknanya menghukumkan ke atas orang yang tak solat ni. Gitu. Maka bahawasanya ia barang siapa yang tak sembahyang ni, nasihat pun nasihat tapi tetap tak solat ni, dia tu sebenarnya ialah syaitan, seperti syaitan. Orang ni syaitan. Syaitan ni dia derhaka pada Allah. Syaitan ni dia tak dengar perintah Allah. Jadi orang hak tak solat ni dia derhaka pada Allah, dia tak dengar perintah Allah, maka dia seperti syaitan. Tu orang hak tak solat. Tiada kebajikan daripadanya. Tak ada baik pun dia tu. Tak ada kebaikan pun. Tak ada kebaikan. Walaupun dia kata aku ni walau tak solat, tapi hati aku bersih, berlawak, menipu. Tak ada kebaikan, tak ada kebajikan. Dan tiada berkat, dan tiada bertambah kebaikan kalau kita ni beserta kita dengan mereka itu orang yang tak solat. Jangan duduk sekali. Kerana
Kalaulah orang yang tak solat ni Allah Ta'ala nak menghukumkan dia tu di atas dunia ni dengan sesuatu bala, maka kita hak berada bersedudukan dengan dia, hak berkawan dengan dia, hak duduk hampir dengan dia, turut serta akan kena. Kerana kita tu duduk dengan dia. Sebab tu tak boleh, tidak boleh, tidak dibenarkan kita berkawan dengan orang yang tidak solat. Tu jaga. Dan haramlah kita berkasih. Kalau kita nak sayang orang tak solat ni, tak boleh, haram. Dan bersedudukan, duduk sekali dengan dia, tak boleh. Serta mereka itu tadi, haram. Haram kita bersama-sama dengan dia, berkasih sayang dengan dia, ada rasa kasih pada orang yang tidak solat. Haram duduk sekali dengan mereka. Maka wajib kita berseteru, wajib kita bermusuh, yakni bermusuh kerana Allah lah. Wajib kita berseteru, bermusuh kerana Allah, kerana ini perintah Allah. Akan dia, akan barang siapa yang tak solat lagi. Dan memutuskan daripada berkenal-kenalan. Wajib kita putus. Kalau kita berkawan lama dah, hari ni aku dah tamatkan riwayat perkenalan aku dengan dia, kena putus hubungan dengan orang yang tidak solat tadi. Kerana apa? Kerana ia barang siapa melawan akan hukum Allah. Dia telah melawan hukum Allah dan Rasul bagi Allah. Kata begitu tu, kata kena jangan berkawan dengan dia ni, orang ni tidak ada kebaikan. Ni seperti firman Allah Ta'ala. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, hingga akhir ayat. Maksudnya, tiada engkau dapati akan kaum yang mana dia tu yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian, yakni hari kiamat. Tidak engkau dapati orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari kiamat, mu takkan dapati mereka tu berkasih mereka itu akan orang yang menyalahi akan Allah dan Rasulnya. Mu takkan dapati. Mu takkan dapati mereka-mereka yang mana dia ni percaya pada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada hari kiamat, yang mana tapi tiba-tiba dia tu menyalahi, dia tu berkawan dengan orang hak menyalahi akan Allah, orang yang derhaka pada Allah. Engkau takkan dapati, tentu kamu tak dapati sekali-kali begitu. Dan jikalau adalah mereka itu yang menyalahi akan perintah Allah tu daripada kalangan bapa-bapa mereka sekalipun dan anak-anak mereka sekalipun, hingga akhir ayat. Itu maksud ayat tersebut. Jadi ayat tersebut menceritakan kepada kita, kalau orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, tentu sekali dia tidak akan berkasih, berkawan dengan orang-orang yang melawan hukum Allah. Antaranya iaitulah yang meninggalkan solat, melawan perintah Allah, tidak ikut perintah Allah. Maka orang hak sebenar-benar beriman pada Allah, dia tak akan berkawan dengan orang-orang tersebut. Tu siapa begitu, hingga begitu sekali. Jadi ayat itu, ayat firman Allah tersebut tadi, apa maksud dia? Ini tafsirnya. Maka yakni bermula maksud ayat tersebut menunjukkan bahawa menafikan iman, yakni menafikan oleh Allah Ta'ala akan iman terhadap diri seseorang tadi. Menafikan iman dengan makna di sini iman orang tu tak sempurna, yang mana mereka tu berkasih dengan orang yang menyalahi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Kalau orang tadi itu tetap berkawan, berkasih sayang, buat jadi bini lagi orang-orang hak tak solat ni, maknanya iman dia tak sempurna. Orang iman yang sempurna,
dia takkan berkawan dengan mereka-mereka yang mana mereka tadi ialah daripada kalangan yang tidak solat. Itu maksud ayat. Sungguh pun kata dia, jikalau adalah mereka itu orang yang menyalahi perintah Allah, tu ialah orang yang terlebih hampir, yang terlebih dekat daripada segala keluarga kamu, daripada keluarganya, daripada keluarganya. Walaupun sungguh pun orang ni ialah orang yang terdekat dengan kita, anak kita, isteri kita, sungguh pun begitu, tak boleh berkasih-kasih dengan mereka yang tersebut tadi. Habis ayat yang menunjukkan kepada kita bahawasanya haram, tak boleh kita berkasih sayang dengan mereka-mereka yang tak solat. Jika berlaku anak-anak kita, isteri-isteri kita, nasihati mereka dengan sekeras-kerasnya, sehingga boleh pukul. Kalau tak makan saman juga, maka halau mereka tadi daripada bersedudukan dengan mereka, duduk sekali dengan orang yang tidak solat. Kerana orang yang tidak solat, bala akan turun. Dia turun bala tadi tidak pilih-pilih kepada dia saja, kena sekaligus dengan orang-orang yang berada dalam rumah tadi. Rumah tu pula maknanya tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga barang yang dimaafkan bagi orang awam, lalai, terkelam di dalam lalainya manakala lupa akan dia sembahyang. Wallahu alam. Itu topik yang seterusnya, topik membicarakan berkaitan kewajipan qada solat apabila seseorang tinggalkan solat. Itu perbahasan berkaitan dengan hukum qada solat bagi orang yang tinggal solat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Terusnya kitab Taqribul Ikhwan, kita masuk sedikit di halaman muka surat 20 pada baris yang ke 5, dibilangkan pada topik bahasan sifat iradah. Di tengah tu bilang baris yang kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Maka baginya, bagi sifat iradah, dua ta'alluq, dua kerja. Satunya nama dia ta'alluq suluhi qadim, yang kedua di bawah 3 baris, keduanya nama dia ta'alluq tanjizi qadim. Ni hak tempat yang mana benda ni tidak fardu ain. Ni tidak fardu ain. Jadi perbahasan kita iaitulah berkaitan dengan sifat iradah. Wajib kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Wajib beriman Allah bersifat dengan sifat iradah. Iradah ni maksudnya sifat berkehendak. Manakala Allah bersifat dengan sifat berkehendak, Allah berkehendak. Berkehendak menentukan sesuatu perkara itulah. Jadi Allah menentu ni semua ni. Pada malam ni kita berada di masjid, kita berada di surau pada pukul sekian ni, semua ni ketentuan Allah. Allah yang menentu. Azali lagi Allah Ta'ala menentu. Sedia kala lagi Allah Ta'ala tentukan kita ni akan ada di sini jam 8.30, pukul sekian-sekian, duduk di bahagian sekian-sekian. Maka berlakulah pada hari ini tarikh sekian-sekian sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan azali lagi. Jadi Allah Ta'ala tetap ni hal keadaan Allah itu bersifat dengan sifat iradah. Itu sifat iradah. Jadi sifat iradah ni sifat dalam bahasa Melayu kita terjemahnya berkehendak. Jadi Allah Ta'ala menentu ni hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah. Itu wajib kita beriman. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tu menentu tapi tidak mempunyai sifat. Allah tak ada sifat. Allah tidak mempunyai sifat.
Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah ada sifat. Antara sifat Allah Ta'ala namanya iradah. Jadi manakala Allah bersifat dengan sifat iradah ni lah, Allah Ta'ala dia mengadakan apa-apa benda. Allah Ta'ala menentukan apa-apa perkara yang Allah Ta'ala nak tentu. Allah Ta'ala tentu tu hal keadaan dia bersifat dengan sifat iradah. Jadi sesuatu perkara yang berlaku ni maha suci Allah, yang mana kalaulah berlaku tu dengan kelalaian Allah, dengan kelupaan Allah, jadi ni dengan kelalaian Allah Ta'ala, terjadi ni dengan kelupaan Allah Ta'ala. Jadi bukan Allah Ta'ala yang menentu, bukan kehendak Allah yang menentu. Yang tu tidak ada begitu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya wajib kita beriman setiap berlaku ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Jadi menentu itulah yang dikatakan sifat iradah. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat iradah. Itu wajib beriman. Maka bagi sifat iradah ini dua ta'alluq, dua kerja. Sifat iradah ni ada dua ta'alluq, dua kerja. Satunya, ini tempat yang payahlah sikit ni. Satunya nama dia ta'alluq suluhi qadim, nama dia. Ta'alluq suluhi qadim. Maksud ta'alluq suluhi qadim ni dengan makna patuk dan padan. Patuk dan padan. Nak terjemah macam mana lagi patuk dan padan? Mungkin kita boleh terjemah lagi Melayu lagi. Patuk dan padan ni maksudnya boleh. Gitu. Boleh. Patuk dan padan pada sedia kala lagi bagi Allah Ta'ala dia nak menentukan dan dia nak sengeleng tu maksudnya sengaja dan kehendakkan apa-apa mungkin ada ia mungkin. Ini apa maksud? Maksudnya begini. Allah Ta'ala ni dia tu ada bila Allah ada. Sedia kala lagi Allah ada. Sedia kala ni maksudnya Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan bagi ada. Adapun kita ada permulaan bagi ada. Tu kita. Adapun Allah ada dia tidak ada awal. Ada semata-mata ada. Makhluk-makhluk tidak ada, semua benda ni tidak ada. Allah ada. Allah ada sedia kala. Jadi ada Allah. Bukannya Allah Ta'ala ni dulu dia tidak ada, kemudian ada, bukan. Ada Allah sedia kala lagi. Tidak ada yang menjadikan dia, tidak ada yang menciptakan dia. Ada dia tu sedia kala. Manakala Allah ada sedia kala lagi, Allah bersifat dengan sifat iradah ni pun sedia kala lagi. Sedia kala lagi Allah bersifat dengan sifat iradah. Manakala Allah bersifat dengan sifat iradah sedia kala lagi, maka Allah Ta'ala dia boleh nak menentukan apa-apa mungkin. Mungkin ketika tu tak ada lagi. Langit bumi tidak ada lagi, kita tidak ada lagi. Sedia kala lagi. Oleh kerana Allah bersifat dengan iradah sedia kala lagi, Allah nak menentu apa-apa mungkin sedia kala lagi. Itu nama dia ta'alluq suluhi qadim. Sifat Allah ada di Allah sedia kala lagi. Allah nak menentu apa-apa mungkin ni. Mungkin ni maksudnya terkena pada diri kita ni lah. Kita tak ada lagi. Langit bumi tidak ada lagi. Makhluk-makhluk ciptaan Allah tidak ada lagi. Allah je ada. Allah bersifat dengan iradah sedia kala lagi. Tika tu mungkin belum ada lagi. Makhluk sekaliannya tidak ada lagi. Allah nak menentu apa-apa boleh.
Dia nak menentu kita duduk di sini ke pada malam ni, duduk di hospital ke hari ni, waktu sekian ni, kita berada di padang bola, duk main bola ke pada ketika ni, duk tengok warta berita ke pada waktu ni, boleh pada sedia kala lagi. Itu namanya takluk suluhi qadim. Itu nama takluk suluhi qadim. Anak azan dulu kah? Sila.
ummati Muhammadin rasul wa syahada wa ma'ahu maqaman mahmud innaka la tuflihul. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, keduanya nama dia ta'luq tanjizi qadim. Ini yang kedua, ta'luq bagi sifat iradat. Yang kedua nama dia, istilah nama dia ta'luq tanjizi qadim. Yang tadi ta'luq suluhi qadim nama. Yang ni nama dia tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Ini istilah sebagaimana belajar tajwid lah. Kalau huruf ni bertemu dengan huruf ni, ada nama dia. Kalau huruf ni bertemu dengan huruf ni, ada nama dia. Kalau kita tak ingat nama-nama dalam hukum tajwid, mak apa, mak itu, mak ini, kita tak ingat, asalkan baca betul, tak apalah. Ini pun sama. Kita tak pandai nak sebut tanjizi qadim apa semua, tak apalah. Itu tak jadi masalah. Tapi dalam i'tiqad kita tu, biar betul. Biar betul. Yang kedua nama dia tanjizi qadim dengan makna sedia kala, berlaku menentu dan kehendak Allah Ta'ala ni pada setengah-setengah mungkin. Maka ini ta'alluq tanjizi qadim tidak meratai, akan sekalian mungkin hanya setengah-setengah jua. Baik, tanjizi qadim ni maksudnya sedia kala lagi Allah menentukan. Ni kita berada pada malam ni di surau ni, jam 8.43 tak habis lagi mengajar ni, semuanya Allah tentu dah. Bila Allah tentu? Sedia kala lagi Allah siap-siap tentu dah. Pada pukul 8.43 tak habis lagi mengajar, Allah tentu dah. 8.43, 8.44 aku ni duduk di surau. Tiap-tiap orang pada hari ni apa yang berlaku ni semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila Allah tetap, baru ke tetap tu? Tetap tu baru tetap hari ni ke oleh Allah Ta'ala? Tak, azali lagi. Seolah-olah kata benda yang berlaku ni, seolah-olah kata cerita ada dah. Gitu. Jadi benda hak berlaku ni Allah tetap ke semua sekali dah. Bila? Sedia kala lagi. Tu nama dia tanjizi qadim. Dan tanjizi qadim inilah maksud pada kata rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah. Percaya kepada ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah Ta'ala Allah tetapkan bila? Azali lagi. Pada sedia kala lagi Allah tetapkan dah apa-apa yang akan berlaku. Benda yang berlaku ni Allah tetap dah. Hari ni kita ada di sini bukan berada di lain. Itu panggil Allah tetapkan setengah-setengah mungkin. Allah tetap kita di surau, Allah tidak tetapkan kita pada ketika ni berada di padang bola, berada di hadapan kaca TV, berada di Tesco, berada di mana-mana. Hak tu Allah tak tetap. Pukul 8.45 Allah tetap azali lagi hak benda akan berlaku. Pada sekarang ni kita berada di sini. Itu dia panggil menetapkan dengan setengah-setengah mungkin. Ada pun yang pertama tadi, suluhi qadim. Allah nak tetap kita pukul 8.45 ni, Allah nak tetapkan kita di padang bola, boleh. Allah nak tetapkan kita berada di sini, boleh. Allah nak menentukan kita berada di mana? Di Kelantan pada hari ini, boleh. Allah nak tetapkan kita berada di luar sana, boleh. Boleh. Itu namanya suluhi qadim. Tapi bila Allah Ta'ala nak tetap sungguh, Allah tetap, dia tetap satu saja, iaitu di surau, bukan di tempat-tempat yang lain.
Kalau Allah tetap di suraulah kita, bukan di tempat-tempat yang lain. Tapi boleh Allah nak tetapkan kita di sini, boleh Allah nak tetapkan di sini, boleh Allah nak tetapkan di mana-mana, boleh. Tapi bila Allah tetapkan, maka dia tetapkan setengah saja. Kalau tetapkan di suraulah. Tidaklah di tempat-tempat yang lain. Tapi boleh di mana-mana tempat. Tapi bila tetap setengah saja. Kalau di suraulah. Tidaklah di tempat-tempat yang lain. Itu maksud tanjizi qadim. Seolah-olah begini, nak menghampirkan faham sahaja. Walaupun benda tu jauh beza, tapi nak mendekatkan faham. Kita sekarang berada di surau. Sudah solat jap lagi, kita ada sifat iradat di kita ni. Sifat iradat hak makhluk. Kita ada juga sifat iradat. Jap lagi nak pergi mana? Nak pergi makan kedai tom yum, boleh. Kalau nak makan kat belakang tu, kat pantry kita, boleh. Nak makan ataupun nak balik rumah terus, boleh. Boleh mana-mana. Itu seolah-olah seperti suluhi qadim yang pertama tadi. Ni kita dah sekarang ni, kita nak pergi mana? Nak pergi di pantry, boleh. Nak sudah pada selesai solat ni, nak ke kedai tom yum mana-mana, boleh. Ataupun sudah daripada surau ni, solat ni, nak pergi Tesco, boleh. Ataupun nak balik rumah terus, boleh. Boleh belaka. Itu seolah-olah suluhi qadim. Jadi Allah Ta'ala azali lagi, dia nak tetapkan kita di sini, boleh. Allah nak tetapkan kita di sana, boleh. Allah nak tetapkan kita di Tesco pada ketika ni, boleh. Suluhi qadim. Itu seolah-olah banding begitu. Tapi kalau kita tentukan, jap lagi aku nak pergi di kedai tom yum, maka satu je kita tetapkan. Kedai tom yum tu tidaklah di tempat-tempat yang lain. Ketetap semua pukul 8, pukul 9 tepat. Aku tetapkan aku nak pergi kedai makan. Pukul 9 tepat tetap di kedai makan. Tapi tubuh kita ada di pantry pun ada, di kedai makan hak nama-nama sebagian pun ada, di Tesco pun ada. Pukul 9 yang serentak tadi ada kita, situ pun ada, sini pun ada, situ pun ada. Tak kenalah begitu. Nampak tak? Itu seolah-olah tanjizi qadim. Kalau tetapkan di kedai tom yum lah kita pukul 9. Tidaklah di tempat-tempat yang lain. Itu nama tanjizi qadim. Jadi maknanya wajib kita beriman. Hak kita duduk sekarang ni pukul 8.50 masih lagi di surau ni, benda ni telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala azali lagi, dan dia tidak akan berganjak sedikit pun. Apa yang berlaku, begitulah di ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala azali lagi. Itu nama dia tanjizi qadim. Baik. Maka sekalian mungkin yang Tuhan baru mengadakan dia itu, telah Tuhan menentukan dia pada sedia kala lagi dengan kelakuan anu-anu, yakni bagian-bagian. Jadi benda-benda hak terjadi, hak kita nampak sekarang ni, jadinya aksiden, jadinya orang tu begitu, jadinya orang begitu begini, semua hak terjadi itu benda yang telah Allah Ta'ala tentukan azali lagi. Sama ada benda tu baik berlaku di kita, benda tu jahat berlaku di kita, semua benda Allah Ta'ala tetapkan berlaku dah. Itu wajib kita beriman. Itu rukun iman yang keenam, wajib percaya kepada qada dan qadar. Walaupun benda tu benda dahaka, semua tu Allah tetapkan azali lagi. Allah tetap dah. Orang ni dia tak solat. Orang ni dia ni dahaka pada ibu bapa dia. Orang ni dia mencuri. Orang ni dia buat jahat. Benda ni qada Allah azali lagi. Wajib beriman hak tu. Wajib beriman. Cuma tak boleh kita nak salahkan pada takdir tadi. Kita ada ikhtiar dan usaha, wajib lari daripada benda-benda hak Allah Ta'ala larang. Cuma kalau berlaku benda tu, hati kita pasrah,
benda ni telah ditetapkan oleh Allah. Semua benda telah ditetapkan oleh Allah, sama ada berlaku baik ataupun berlaku jahat di seseorang. Itu wajib beriman. Baik buruk semuanya ketentuan daripada Allah. Ada pun Mu'tazilah, baik daripada Allah, hak jahat daripada diri kita, bukan daripada Allah. Itu Mu'tazilah. Hak jahat ni bukan daripada Allah, bukan daripada Allah yang menentukan. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah, baikkah burukkah benda tu berlaku, sama ada benda tu baik, benda tu buruk, semuanya benda yang telah diqada, benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu kata dia, bukanlah dengan makna Tuhan mengadakan dia kan mungkin pada sedia kala dan timbul mungkin itu baru jua. Ini perbahasan yang lain. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.